Masa dari Raymond Weil. Akta Kerja 1995 dipindah bagi membolehkan waktu kerja anjal. Kabinet arah tubuh jawatankuasa atasi banjir kilat terutama di bandar. Sistem bekerja waktu anjal akan diwujudkan bagi menggalakkan pesara dan suri rumah menyertai pasaran buruh. Ia antara kandungan draft pindaan Akta Kerja 1955 yang akan dilaksanakan tahun ini. Sistem itu bertujuan membantu mengurangkan masalah kekurangan pekerja yang dihadapi negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dalam perutusan tahun barunya mengumumkan hasrat kerajaan menggunakan khidmat pesara dan suri rumah sebagai tenaga kerja. Ia bagi mengurangkan pergantungan kepada buruh asing. Lebih sejuta daripada golongan itu boleh mengisi keperluan tenaga kerja separuh atau sepenuh masa. Menurut Menteri Sumber Manusia, Datuk Lim Ahlek, draft pindaan itu sudah diluluskan oleh Pejabat Peguam Negara. Ia akan diserahkan kepada Jemaah Menteri tidak lama lagi sebelum dibentangkan di Parlimen Ogos ini. We're going to amend the Employment Act to be more flexible because, as I said, if they work part time, then they don't follow the Employment Act fully. There must be some flexibility so that this will give some form of incentive to the employers to hire those workers on a part-time basis, especially married mothers. Menurutnya, pengambilan pesara dan suri rumah untuk bekerja menurutnya meliputi semua sektor dan peringkat yang menghadapi masalah kekurangan pekerja. Kabinet mengarahkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan menubuhkan jawatankuasa bagi menyiasat dan mengawal banjir kilat terutama di kawasan bandar. Menterinya Datuk Dr. Ting Chu Pei berkata, jawatankuasa ini dianggotai Wakil Kementerian, Jabatan Perparitan dan Saliran, Jabatan Kerja Raya dan semua kerajaan negeri. Jawatankuasa itu bertanggungjawab menyelidik semua aspek banjir kilat dan merangka cadangan bagi mengelak kejadian itu dari berulang. Datuk Dr. Ting berkata, sistem perparitan yang tidak sempurna dan pembangunan pesat dikenal pasti punca utama banjir kilat. Selain itu, sikap orang ramai yang tidak bertanggungjawab membuang sampah di merata tempat juga memburukkan keadaan. Semua masalah itu mampu diatasi sekiranya ada kerjasama antara kerajaan tempatan, Jabatan Kerajaan dan orang ramai. Datuk Dr. Ting mahu jawatankuasa terbabit memeriksa penyelenggaraan sistem saliran dari masa ke semasa. Beliau juga menekankan pemaju perumahan perlu mematuhi peraturan yang ada dan tidak menebang pokok dan membersihkan kawasan bukit dengan sewenang-wenangnya. Sementara itu, banjir semakin pulih di kebanyakan kawasan di Semenanjung. Bagaimanapun, lain halnya di Sabah. 400 orang daripada 80 keluarga di beberapa kampung di Tenom dipindahkan ke pusat penempatan. Kampung mereka ditenggelami air semalam dan hari ini. Di Pahang, paras air di beberapa sungai utama mulai surut. Sebuah pusat pemindahan di Maran ditutup dan 4 penduduk kampung baru pertanian yang dipindahkan sebelum ini dibenarkan pulang pukul 2 petang tadi. 4 pusat pemindahan masih dibuka menempatkan 97 orang. Rumah rehat pekan menempatkan mangsa pemindahan paling ramai iaitu 63 orang. Kebanyakan mangsa dari Kampung Pulau Ceawanggani dan Kampung Pelangkah. Tinjauan kami siang tadi mendapati 12 sekolah di Pekan masih ditutup kerana ditenggelami air sedalam 0.5 hingga 1 meter. Kejadian itu menyebabkan 5,157 pelajar belum dapat memulakan persekolahan mereka sejak semalam. Bagi penduduk Taman Seri Muda Shah Alam yang berhadapan dengan banjir minggu lalu, mereka kini menghadapi masalah baru iaitu himpunan sampah di perkarangan rumah. Penduduk bimbang longgokkan sampah yang terbiar akan menjejaskan kesihatan.
Pada 23 Disember lalu, lebih 2,000 penduduk taman ini terpaksa dipindahkan akibat banjir. Sehubungan dengan itu, Majlis Perbandaran Shah Alam MPSA bercadang mengkaji sistem perparitan di kawasan ini. Bagaimanapun, apa yang menjadi masalah kini ialah longgokkan sampah di tepi jalan dan berhadapan rumah penduduk. Menurut penduduk, kerja memungut sampah sebelum ini dikendalikan MPSA dan 20 kontraktor swasta. Tetapi kerja-kerja itu terhenti sejak seminggu lalu. Kesannya, penduduk terpaksa menghadapi masalah bau busuk, sistem saliran terganggu dan gangguan lalat serta nyamuk. Depan sekolah dah 1 minggu lah. So, ada apa-apa masalah ke yang First of all, bau busuk, okay. And then banyak nyamuk and lalat everywhere. And then buku-buku yang yang rosak tu semua still like that, still very smelly, see. Masalahnya, diorang hari tu ada kutip setengah, tapi setengah lagi tak kutip pula. Saya pun tak tahu apa sebabnya kan. sangat bau lah dan keadaan sangat buruk lah kalau dinampak dari segi sekeliling lah. Ini akan membangkitkan nyamuk Aedes ke. Pegawai Perhubungan Awam MPSA Nur Mala Muhammad Razi ketika ditemui memberitahu satu kenyataan rasmi mengenai masalah itu akan dikeluarkan esok. Di Sarawak, penduduk sebuah kampung 35 km dari Bandaraya Kuching mengambil inisiatif sendiri membuat benteng bagi menghadapi kemungkinan banjir. Penduduk kampung Pasir Panda ini kini giat membina benteng daripada pelbagai bahan antaranya pasir. Tanda awal ancaman banjir sudah wujud dengan kehadiran ombak besar dan angin kencang sejak beberapa hari lalu. Penduduk mendakwa hakisan berlaku setiap kali ombak besar. Ada antara mereka membelanjakan lebih RM1,000 untuk membina benteng ini. Daripada tahun-tahun lepas dan selalu air masuk dalam kawasan rumah. Terus membuatkan rumah saya menjadi retak. Jadi benteng macam ni Tuan Haji, boleh tahan tak? Tentu, saya mencoba juga lah. Macam kali saya buat kerjaan mantuan saya, belum ada bunyi jawapan dengan kampung saya lah. Jemaah Menteri hari ini meluluskan cadangan 2 rang undang-undang bertujuan menggiatkan pembangunan sektor pengajian tinggi negara. Kedua-duanya adalah rang undang-undang Majlis Pendidikan Tinggi Negara MPTN dan rang undang-undang Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS. Rang undang-undang berkenaan akan dibentang di persidangan khas Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Najib Tun Razak berkata rang undang-undang itu akan meningkatkan martabat pendidikan tinggi tempatan. Antara lain, MPTN bertanggungjawab melaksanakan dasar dan perjalanan institusi pengajian tinggi termasuk keuangan, struktur gaji dan kaki tangan serta bidang kursus. Dengan tertubuhnya MPTN ini, maka kita akan mewujudkan satu mekanisme yang berkesan untuk mengawal selia pembangunan pendidikan tinggi negara kita supaya selaras dengan keperluan negara dan dengan cita-cita kita untuk memperluaskan lagi peluang pendidikan tinggi, menyediakan jumlah graduan yang mencukupi untuk keperluan pembangunan negara, untuk menentukan bahawa standard ataupun mutu pendidikan tinggi negara kita terjamin. Rang undang-undang institusi pengajian tinggi swasta pula membolehkan institusi berkenaan ditubuhkan melalui 2 peringkat. IPTS diberi kebenaran menawarkan kursus ijazah termasuk melalui ijazah seberang laut atau program berkembar. Ia juga memberi mandat kepada Menteri Pendidikan meluluskan penubuhan universiti swasta. Kita nakkan tempat yang lebih. Kita nak saingan yang merupakan saingan yang sihat atau healthy competition. Ini adalah baik untuk perkembangan pendidikan tinggi sebagai satu industri dan sebagai satu bidang yang akan menarik lebih ramai lagi pihak untuk menyertainya.
dari segala segi lah. Menjadi tenaga pengajar, menjadi pihak yang akan membuat pelaburan dan sebagainya. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Najib menjelaskan mengenai proses pengkorporatan Universiti Malaya. Dan dua perkara mesti kita lakukan, iaitu MPTN kita mesti tubuhkan sebab MPTN akan mengawal selia IPT yang dikorporatkan. Dan kedua, detail pengkorporatan tentang skim pensyarah dan sebagainya termasuk yuran belum lagi mendapat kelulusan kabinet. Kita jangka tidak berapa lama lagi akan dibentangkan dalam sidang parlimen, dalam sidang kabinet. Pengkorporatan menjadi kontroversi apabila sekumpulan pelajar membantah kebimbangan mengenai kadar yuran pengajian dan kedudukan bahasa Melayu antara sebab mereka berbuat demikian. Tuntutan bertindih Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Legitan terus dibincangkan secara diam-diam. Menteri Luar Indonesia Ali Al-Atas berkata kedua-dua negara diwakili seorang menteri yang beliau enggan namakan tetapi mereka bukan menteri luar. Bagaimanapun, menurutnya perbincangan itu belum mencapai kemajuan. Rundingan mengenai pulau berhampiran perairan Sabah itu sengaja diadakan secara tidak formal pada peringkat awal. Rundingan itu akan dirujuk kepada Menteri Luar apabila mencapai kata sepakat. Perbincangan secara diam-diam itu dipersetujui kedua-dua negara setelah rundingan teknikal dan undang-undang yang diadakan sebelum ini gagal. Al-Atas mengakui perkara itu boleh diajukan kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ seperti yang dicadangkan Malaysia, tetapi beliau berpendapat lebih baik diselesaikan secara dua hala di peringkat politik dan jika perlu dibawa ke pihak ketiga, katanya. Isu itu perlu diselesaikan menggunakan mekanisme ASEAN bukan ICJ. Petroleum Nasional Berhad, Petronas dan dua syarikat asing akan mengendalikan projek penapisan minyak bernilai lebih 3 bilion ringgit di Vietnam. Projek itu membabitkan pengeluaran minyak sebanyak 130,000 tong sehari bagi pasaran dalam dan luar negara berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutif Petronas, Datuk Muhammad Hassan Marikan berkata, perbincangan akhir mengenai perkara itu masih berjalan. Petronas juga sudah membuat penilaian jangka panjang mengenai pasaran dan permintaan di Vietnam secara komersial. As a result of this upstream participation, given the bullish economic potential in Vietnam, it is only natural we move first into refining industry and ultimately into the retailing sector in Vietnam. Dua syarikat asing adalah Conoco Incorporated dari Amerika Syarikat dan Korean LG Group. Syarikat itu bagi menggantikan syarikat Perancis Total SA yang menarik diri awal tahun lalu. Kita beralih ke Bursa Saham Kuala Lumpur. Harga saham ditutup tinggi. Indeks komposit melonjak 26.93 mata kepada 1020.11. Indeks perusahaan naik 47.39 mata kepada 1857.78. Sejumlah 176.558 juta saham bernilai 1.7 bilion ringgit diniagakan. Pada penutup, 508 kaunter mencatat keuntungan, 45 rugi manakala 54 lagi tidak berubah. Di pasaran tukaran asing, ringgit ditutup rendah berbanding dolar. Disenaraikan nilai ringgit berbanding beberapa mata wang asing.
Majlis Agama Negeri yang mengeluarkan fatwa pengharaman merokok disaran mengemukakan hujah bernas disertai bukti meyakinkan bagi mengelak kekeliruan di kalangan masyarakat Islam. Awal Disember tahun lalu, Jawatan Kuasa Perunding Hukum Syarak Selangor mengeluarkan fatwa mengharamkan merokok. Ia diikuti Kedah, Terengganu, Kelantan, Melaka dan Perlis pula mengumumkan membuat kajian mengenainya. Keputusannya akan diketahui bulan ini. Bagaimanapun, perkara ini hebat diperbahaskan kerana wujud percanggahan pendapat antara jawatan kuasa itu dan Majlis Agama Islam Negeri. 27 Disember lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata, kerajaan sukar melaksanakan tindakan pengharaman kerana ketidakseragaman keputusan antara ulama' terbabit. Timbalan Naib Chancellor Akademik Universiti Melaya, Profesor Datuk Dr. Osman Bakar pula berpendapat tindakan Majlis Agama Negeri Selangor dan Kedah itu tidak boleh dipertikai dengan syarat ia disertai bukti kajian yang terperinci. Mengharamkan merokok, baik mudarat, itu terlalu umum. Terangkan dari segi mana mudaratnya. Di sinilah nanti bila nak terangkan dari segi kemudaratan itu mungkin memerlukan nasihat, perundingan daripada doktor perubatan kita. Tegasnya, ilmu fiqh yang membicarakan hukum syarak bertujuan membimbing manusia dalam kehidupannya sama ada sebagai individu atau warga negara. Boleh jadi bentuk rokok dulu tak memudaratkan, tapi bentuk rokok sekarang memudaratkan. Ini kena buat kajian lah, tapi maksud saya, apa juga keputusan nak buat, mestilah disertakan dengan hujah-hujah yang meyakinkan. Kalau tidak, orang pertikaikan. Walaupun Aidilfitri dan Tahun Baru Cina masih jauh, orang ramai dinasihatkan menghantar kad perayaan mulai sekarang supaya tidak terlewat. Pos Malaysia menjangkakan 14 juta keping kad akan dikendalikan Pejabat Pos Besar Kuala Lumpur dalam tempoh berkenaan. Nasihat itu mungkin tepat pada masanya. Peniaga dan pengguna kini mula membuat persiapan bagi mengelakkan kesesakan pada saat akhir menjelang perayaan. Kad ucapan Tahun Baru Cina dalam pelbagai warna dan corak juga mulai dijual. Beberapa penjual yang ditemui berkata barang perhiasan dan kad mula dijual sejak seminggu lalu. Sambutan pelanggan amat menggalakkan. Sulah jual ini Tahun Baru memang. Tong balu balang balu satu minggu ni satu minggu. Mahkamah Magistrate Petaling Jaya membebaskan seorang wanita rakyat Amerika, Brenda Denise Ferguson, atas tuduhan mengedar 2.4 kilogram heroin. Ferguson dituduh melakukan kesalahan itu di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur September tahun lalu. Magistrate Teh Lili memerintahkan pembebasan Ferguson atas permintaan pegawai pendakwa Jabatan Kastam K. Balakrishnan. Balakrishnan sebelum itu memaklumkan kepada mahkamah beliau mendapat arahan daripada Timbalan Pendakwa Raya supaya menarik balik pertuduhan terhadap wanita berkenaan. Ferguson, 42 tahun, ditahan sepasukan pegawai kastam di Dewan Berlepas Terminal 2, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur pukul 6.45 petang 4 September lalu. Setelah diperiksa, pegawai kastam berkenaan menemui satu paket serbuk berwarna putih dipercayai heroin. Ferguson, ibu kepada 2 anak dari Milwaukee, Wisconsin, menghadapi hukuman mati mandatori mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya jika sabit kesalahan. 14 September lalu, dia gagal dalam permohonannya untuk dibebaskan daripada tahanan reman setelah Mahkamah Rayuan sebulat suara memutuskan tidak berlaku kesilapan mahkamah dalam perintah reman itu. Rayuannya terhadap penolakan permohonan untuk menepikan perintah reman oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam juga ditolak. Balakrishnan ketika ditanya berhubung arahan Timbalan Pendakwa Raya itu enggan mengulas lanjut. Ferguson yang juga seorang jururawat gembira dengan keputusan itu dan berhasrat segera pulang ke tanah airnya. Dalam pada itu, mahkamah yang sama terpaksa menangguhkan perbicaraan seorang pemandu bas metro yang dituduh memandu dengan berbahaya hingga menyebabkan kematian seorang pejalan kaki.
tertuduh Kamaruzaman Cik Isa pada mulanya mengambil keputusan membela diri sendiri, kemudian menukar keputusannya semasa perbicaraan berlangsung. Dia dituduh melakukan kesalahan itu di Jalan Tujuan Subang Jaya pukul 12 tengah hari 14 Februari tahun lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan kerana menyebabkan kematian seorang pejalan kaki dengan memandu dalam keadaan berbahaya. Mangsa Eddie Rozali Rosli 14 tahun mati di tempat kejadian. Sabit kesalahan, Kamaruzaman boleh dihukum penjara maksimum 5 tahun atau RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan dibuat Ketua Inspektor A. Naranasamy di hadapan Magistrate T. Lili. Bapa mangsa, Rosli Madzin dalam keterangannya berkata, dia dihubungi guru besar sekolah anaknya mengenai kemalangan itu. Rosli mengecam mayat anaknya melalui kasut hitam yang dipakai mangsa. Menurut Rosli, dia menganggap kemalangan itu sebagai kes langgar lari kerana bas terbabit tidak ada di tempat kejadian. Bas bernombor pendaftaran BDW 7085 berada 200 hingga 300 meter dari tempat kemalangan. Rosli berkata sejak kematian anaknya, isterinya Salmiah Ramai mengalami tekanan mental. Di Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu pula, seorang pemuda 26 tahun diperintah ditahan reman sehingga 12 Januari. Lelaki itu disyaki terbabit dalam pembunuhan seorang wanita berusia 74 tahun, Esah Mamat, di Lorong Paya Jambul, Kuala Terengganu. Dia kini ditahan di Balai Polis Cendering untuk soal siasat. Mayat Esah dijumpai anak saudaranya di belakang rumah kira-kira pukul 10.30 pagi. Mangsa yang tinggal bersendirian dipercayai dibunuh dan barang kemasnya dirompak. Sementara itu, Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur membebaskan seorang bekas peguam PG Segren daripada tuduhan menipu Majlis Peguam. Turut dibebaskan daripada tuduhan bersubahat ialah seorang akaunten, Anthony Gerard Gunting, 38 tahun. Hakim Zura Yahya membebaskan kedua-dua tertuduh selepas membenarkan permohonan menarik balik tuduhan dari Timbalan Pendakwa Raya K. Munyandi. Segren, 51 tahun, dituduh menipu pengerusi Majlis Peguam untuk memperbaharui sijil pengamal undang-undang tahun 1989 syarikat guamannya PG Segren Associates. Dia dituduh melakukan kesalahan itu di Pejabat Majlis Peguam di Wisma Sentral, Jalan Ampang pada 30 Disember 1988. Kedua-dua tertuduh diwakili Kaunsil Harjit Singh. Di Petaling Jaya, Selangor, polis menahan 4 lelaki yang disyaki merogol seorang pelajar perempuan kolej swasta berumur 17 tahun dalam sebuah kereta di Kampung Tungku, Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Penolong Pesuruh Jaya Johar Cik Din berkata, keempat-empat lelaki itu berumur antara 20 dan 25 tahun. Mereka kini ditahan di Balai Polis Petaling Jaya. Mayat Muhammad Izzuan Rizal, 17 tahun yang hilang ketika mandi bersama 8 rakannya di Sungai Batang Padang, cenderung Balai Langkap Perak Ahad lalu, dijumpai pukul 11 pagi tadi. Mayatnya dijumpai tersangkut pada ranting kayu kira-kira 1 kilometer dari tempat kejadian. Mayat ditemui anggota penyelamat Polis Diraja Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam, anggota rela dan penduduk kampung sekitar. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Teluk Intan. Bapa mangsa Muhammad Rozaimi Sulaiman berkata jenazah anaknya akan dibawa pulang ke Klang untuk dikebumikan. Muhammad Izzuan dikatakan hilang selepas mandi bersama 8 rakannya berusia 15 hingga 18 tahun berhampiran kunci air. Kali terakhir saya berjumpa dengan anak saya iaitu pada 15 bulan 3 1995 dan kali terakhir saya jumpa juga anak saya itu pada 3 hari bulan 1 1996.
Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja JKKP dijangka mengumumkan hasil siasatan kematian seorang buruh binaan yang terjatuh dari bangunan dalam pembinaan di Jalan Bunus 6 di Ibu Negara petang semalam. Tinjauan kami petang tadi mendapati kerja pembinaan masih dijalankan seperti biasa. Bagaimanapun, penyelia tapak pembinaan ini enggan mengulas lanjut. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja, Ludin Embung, bangunan ini didaftarkan pembinaannya pada 1994 dan dijangka siap Februari tahun ini. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh JKKP sejak pembinaan bangunan ini mendapati peratus pencapaian keselamatannya tidak stabil. Kali terakhir pemeriksaan keselamatan diadakan pada September tahun lalu. Ludin berkata JKKP melakukan penyiasatan mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 dan Peraturan Kerja Bina Binaan dan Kejuruteraan 1986. Kita tak tahu punca sebenar. Ada kemungkinan cara bekerja dan sebagainya. Sebab pada keseluruhannya tempat ni ada netting dia ada. Tapi mungkin dia jatuh sebelah dalam netting, bukan sebelah luar. Jadi kita akan menentukan punca sebenar tu. Di Perak, seramai 37 pendatang asing ditahan dalam Ops Nyah 2 Fasa 2 awal pagi tadi. Mereka ditahan di sekitar kawasan Gunung Rapat, Pusing, Pengkalan dan Buntung antara jam 1 hingga 5 pagi. Operasi dijalankan Brigad Utara Pasukan Polis Hutan Hulu Kinta. Pegawai operasi dan risikan brigad itu, Timbalan Penguasa G. Sharma berkata, kesemua pendatang rakyat Indonesia ini berusia antara 20 hingga 30 tahun. Mereka ditahan kerana tidak memiliki dokumen perjalanan, permit pekerjaan, bekerja dengan majikan lain tanpa sijil pengesahan dan memiliki dokumen palsu. Kesemua mereka dihantar ke depo tahanan Langkap dekat Teluk Intan sebelum dihantar pulang ke negara asal. Kejadian tanah runtuh di Taman Rasah Jaya Seremban. Jurutera Majlis Perbandaran Seremban MPS diarah menyiapkan cadangan pemulihan termasuk kosnya sekali. Kejadian tanah runtuh ini berlaku pada malam Tahun Baru. Beberapa penduduk yang ditemui berkata sebelum ini ada tanda tanah ini akan runtuh termasuk rekahan di lantai dan dinding rumah berhampiran. Menurut mereka, aduan sudah dibuat tetapi tindakan masih belum diambil. Menteri Besar Tan Sri Isa Samad berkata jika jurutera majlis gagal mencari jalan penyelesaian, jurutera pakar dari Institut Kerja Raya Malaysia, Ikram, akan diminta membantu. Di Selayang, Selangor, penduduk flat berhampiran 2 blok yang mengalami tanah runtuh kini dihantui kebimbangan lain. Mereka mendakwa blok Dahlia A yang diduduki kini retak kerana kesan mendapan dan tanah runtuh Isnin lalu. Kesan keretakan ditemui pada bahagian paling hampir dengan tanah runtuh. Penduduk bertindak segera dengan melaporkannya kepada penguatkuasa Majlis Daerah Gombak. Tindakan awal diambil dengan menandakan bahagian yang mendap dan retak. Sejak yang kejadian tanah runtuh ni kan baru nampaklah keadaan macam ini timbul kan. Dulu tak ada. Rasa tak sedap hati lah. Rumah saya rosak ni. Sementara itu, beberapa petugas Institut Kerja Raya Malaysia Ikram mula membuat kerja penyelidikan di kawasan runtuhan. Pihak Majlis Daerah Gombak pula memasang pagar untuk memastikan kawasan ini tidak dicerobohi. Dalam pada itu, penduduk Blok 1 dan 2 Pangsapuri Terbabit masih menghadapi masalah perhubungan apabila jalan utama runtuh dalam kejadian itu. Jalan ini dah berbukit-bukit, dah bertangga begitu. Jadi kalau boleh disediakanlah jalan sementara, kemudahan untuk ramai. Jadi kami ulang alik pergi kerja lagi. Sedangkan kenderaan tak boleh masuk, hanya motor-motor itu ikut yang berani aja masuk. Sementara itu, jalan yang menghubungkan Genting Sempah dan Janda Baik serta Bukit Tinggi kini ditutup kepada lalu lintas. Jalan ini terputus kira-kira 500 meter dari simpang berhampiran terowong ke Genting Highlands.
Ia juga menjadi jalan alternatif bagi pengguna lebuh raya Karak apabila berlaku kesesakan di lebuh raya. Beberapa penduduk berhampiran yang ditemui memberitahu jalan ini mula runtuh sejak setahun yang lalu. Bagaimanapun 3 bulan lalu runtuhan semakin serius dan ia hanya boleh dilalui motosikal. Kalau kereta susah sikit lah. Yang menjadikan masalah ni bukan macam mana tau. Bila masa bawah, terlampau ramai kalau hari holiday kan. Sana berlapis kan dia cuba-cuba naik atas ni. Tapi semua patah balik lah. Sangkut. Di Tampin Negeri Sembilan, pejabat daerah mengarahkan penternak ayam menghentikan sementara operasi. Ia berikutan aduan penduduk berhampiran mengenai bau busuk dan mencemar persekitaran. Lebih 400 penduduk kampung Terbabit mendakwa keadaan mereka tidak selesa kerana diserang lalat sejak Mac tahun lalu. Kampung Terbabit adalah Kampung Batang Rokan, Kampung Rokan, Rumah Rakyat Batang Rokan, Kampung Geduk serta Kampung Gemencih. Lalat ni kalau tak salah dalam ingatan saya dalam bulan 3 ataupun awal bulan 4 itulah. Hinggalah ke hari ni. Bila operasi ayam tu mula, lalat pun mula. Jadi sebelum ni lalat kena kata macam biasalah, tak banyak. Dalam seekor 2 biasalah. Memanglah rasa sulit sebab apa kan masa macam kita mengedang nasi tu kalau lalat tu banyak kan. Rasa macam tak rasa perasaan kita tu macam banyak lalat tu nanti orang macam tak nak makan. Masalah itu katanya berpunca daripada penternak ayam yang melupuskan bangkai serta najis haiwan itu di ladang kelapa sawit kira-kira 200 meter dari Kampung Terbabit. Antara punca-punca yang telah kami kenal pasti ialah dari sisi pengurusan geban ayam itu sendiri, di mana salah satu daripada geban itu yang telah menjadi punca utamanya ialah tai-tai ayam itu telah dibiarkan lebih daripada 3 minggu. Menjelang pilihan raya Palestin, perang poster kian rancak. Pesawat Perang Dunia Kedua terhempas, juru terbangnya terselamat. Krisis politik di Pakistan semakin meruncing. Islamabad menawarkan RM300,000 kepada sesiapa yang memberi maklumat sehingga tertangkapnya Ketua Puak Militan Naim Syari yang juga ahli pergerakan muhajirin. Naim dipercayai menjadi dalang dalam kejadian tembak-menembak yang menyebabkan sekurang-kurangnya 26 orang terbunuh. Ia membabitkan pihak polis dan puak muhajirin. Ketika kejadian, sebutir bom yang dilontar orang yang tidak dikenali turut meletup di pusat perniagaan Karachi. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Polis mendakwa pergerakan muhajirin Qaumi bertanggungjawab dalam kejadian itu. Kumpulan berkenaan dipercayai bertindak demikian kerana diketepikan dalam bidang pekerjaan dan pendidikan. Mereka meliputi 70% penduduk di Karachi. Sementara itu, di Bangladesh, beratus ribu penduduk menganjurkan demonstrasi. Tindakan mereka sebagai membantah langkah kerajaan tidak membenarkan kaum wanita membabitkan diri dalam bidang pendidikan dan merebut peluang pekerjaan. Demonstrasi ini ditajah Persatuan Agensi Pembangunan Bukan Kerajaan. Ia turut disertai kaum lelaki yang kecewa dengan kemiskinan hidup. Mereka berharap ada pihak yang akan membuka peluang pekerjaan kepada isteri dan anak perempuan mereka. Ramai pemimpin politik dijemput untuk menghadiri dan berucap pada perhimpunan ini. Mereka mendakwa hidup dalam kemiskinan serta tidak mempunyai tanah sambil berharap perhimpunan ini cara terbaik untuk mengadu mengenai masalah mereka. Hujan lebat beserta ribut kencang yang melanda Melbourne, Australia kini beralih ke beberapa bandar di New South Wales pula. Kawasan terbaru yang turut dilanda hujan ribut ialah Sydney dan New South Wales. Ribut petir dan hujan lebat berterusan menyebabkan banjir kilat dan mengakibatkan banyak kemalangan jalan raya berlaku di Sydney. Sementara itu, pihak berkuasa Australia terpaksa menutup kebanyakan jalan raya utama yang dinaiki air.
Di lapangan terbang Bankstown, Sydney, sebuah jet pelatih terlanggar pagar lapangan setelah tergelincir dari landasan sejurus berlepas. Bagaimanapun, kedua-dua juruterbangnya hanya mengalami cedera ringan. Di Maryland, hujan ribut juga menyebabkan berlaku beberapa kemalangan kecil dan kesesakan lalu lintas. Sementara itu, di Pulau Selatan, New Zealand, sebuah pesawat pejuang Spitfire yang pernah digunakan dalam Perang Dunia Kedua terhempas. Pesawat Mark 14 Spitfire ini terhempas baik sahaja berlepas dari lapangan terbang Wanaka berhampiran Queenstown. Juruterbang pesawat Sir Tim Wallis, 57 tahun, yang juga pengumpul pesawat lama, dilaporkan cedera parah. Wallis lumpuh sebelah badan sejak 1968 selepas tulang belakangnya patah akibat terbabit dalam nahas helikopter. Bagaimanapun, kecacatannya itu tidak melunturkan semangatnya untuk melakukan penerbangan pesawat kesayangannya. Kemalangan kali ini adalah yang ke-8 buat Wallis. Dia dibawa ke Hospital Dunedin, New Zealand. Menjelang pilihan raya umum wilayah autonomi Palestin pada 20 Januari ini, Suruhanjaya Pilihan Raya Palestin kini memanjangkan tempoh berkempen kepada 3 minggu. Tempoh berkempen sebelum ini hanya diberikan selama 2 minggu. Pilihan raya kali pertama ini akan disertai pemimpin PLO Yasir Arafat yang juga pengasas pergerakan Fatah. Arafat memulakan kempennya semalam di hadapan lebih 2,000 penyokongnya di Gaza. Beliau akan ditentang oleh Samiha Khalil yang juga pencabar tunggalnya. Khalil yang secara lantang menentang perjanjian damai PLO Israel merayu kepada penyokongnya supaya memilih calon yang layak bagi memastikan kedamaian di wilayah ini. Pilihan raya kali ini akan turut disertai pemerhati antarabangsa. Rundingan mengenai krisis belanjawan antara White House dan Kongres masih berlangsung. Rundingan itu bagi mengakhiri masalah yang membawa kepada penutupan sebahagian agensi kerajaan negara itu. Perkhidmatan Penerangan Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur dalam kenyataannya menyebut sehingga kini krisis itu masih belum mencapai kata putus. Bagaimanapun, sementara menunggu krisis itu selesai, Dewan Kongres Amerika Syarikat mencadangkan langkah perundangan untuk memulihkan semula keadaan. Ia bagi mengurangkan kesan yang ditanggung rakyat Amerika dan masyarakat luar amnya. Persetujuan Presiden Bill Clinton dan Kongres masih perlu untuk meluluskan resolusi berkenaan bagi membolehkan 280,000 kaki tangan kerajaan bekerja semula. Resolusi itu dijangka mendapat tentangan hebat daripada Dewan Perwakilan yang dikuasai Republikan. Perpindahan pemain menjelang Liga Perdana Kuala Lumpur tutup pintu Azrul. Bonnier tidak sanggup tunggu Manchester United. Laporannya seketika nanti. Kita mulakan dengan perkembangan badminton tanah air. Ketua Jurulatih Badminton Negara Razif Dato' Haji Siddiq tidak perlu bimbang dengan penubuhan projek Tukom. Persatuan Badminton Malaysia BAM juga menafikan projek Tukom mahu mengetepikan sumbangan Razif. BAM menyifatkan tidak ada unsur campur tangan mengenai pembentukan projek Tukom. Sehubungan itu, mereka mahu isu Razif berkecil hati terhadap projek Tukom dihentikan segera. Setiausaha Eksekutif BAM Haji Ahmad Idris berkata Razif mungkin keliru dengan perjalanan projek berkenaan. Tukom atau singkatan untuk Thomas Cup, Uber, Commonwealth, Olimpik dan Malaysia adalah perancangan jangka panjang BAM. Haji Ahmad menafikan masalah ini menimbulkan kekecohan sehingga mendorong Razif bercadang meletak jawatan. Saya rasa tak ada kecoh benda ni. Kecoh tak kecoh pada saya tak ada masalah sebenarnya. Mungkin Razif terkeliru sikit dalam hal Tukom ni mungkin. Dan kemungkinan dia nak naik diri ataupun nak tu, saya rasa itu kemungkinan saja saya cakap dia lah. BAM kata Haji Ahmad kini sibuk dengan jadual 1996 yang lebih mencabar, terutama menjelang Piala Thomas dan Sukan Olimpik. Kerana itu dia tetap mempertahankan bahawa projek Tukom tidak bercanggah dengan pemilihan pemain seperti yang didakwa Razif. Belum bagi kita umumkan siapa-siapa dia, kan? Dan kita akan membenarkan dia sendiri untuk buat pemilihan.
kan siapa sebenarnya hendak, sebab he's the chief coach. He's our chief coach, kita mesti bantu dia. Nah, jadi apa-apa saja yang hendak dia lakukan untuk tahun depan dan seterusnya, well, he is the man. Jadi kita bantu dia dalam apa saja. Jadi saya rasa kalau diperlukan hendakkan pemain-pemain yang bawah 21 tahun yang standardnya sama baik dengan yang lain, why not? Menjelang bola sepak Liga Perdana, pemain Kuala Lumpur T. Gopinath Naidu terkejut kerana dikatakan melanggar kontrak kerana ingin mewakili Perak musim ini. Menerusi buletin utama semalam, Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur PBKL membayangkan tindakan ke atas Gopinath kerana masih mempunyai kontrak hingga 1997. Tetapi Gopinath hari ini menjelaskan dia sudah memaklumkan hasratnya kepada PBKL untuk menyarung jersey Perak. Menurut Gopinath, dia mahu beralih angin dengan mewakili pasukan di luar ibu kota. Dia bersama 5 pemain Kuala Lumpur mengadakan pertemuan dengan pengurus pasukan Perak, Raja Ahmad Zainuddin Raja Omar di Ipoh siang tadi. Mereka ialah pemain kebangsaan Abdul Ghani Malik serta Liu Kim Tu, Hamzani Ceani, Sir Beget Singh dan Yap Kam Chun. Menurut Gopinath, dia terpaksa berbincang semula dengan PBKL secepat mungkin bagi mengatasi masalah yang timbul. Bagaimanapun, Gopinath enggan mengulas lanjut mengenai kontraknya dengan PBKL semusim lagi. Sekarang pening. Let me clear with KL first. I think I will have... FA, yeah. I think the best way is to go with FA to FA lah. Personally, I tak nak get involved. Raja Ahmad juga enggan mengulas kedudukan Gopinath. Katanya, kehadiran Gopinath dalam majlis taklimat pemain Liga Perdana Perak menunjukkan pemain itu tidak mempunyai sebarang masalah. Kalau dia ada masalah, if there's any problem, I don't think he will come to Perak today. That means tak ada problem. Semalam pengurus Kuala Lumpur Datuk Muhammad Zain Yusof naik berang apabila Gopinath dikatakan menandatangani kontrak setahun dengan Perak. Datuk Muhammad Zain akan meminta campur tangan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM supaya mengambil tindakan. Sementara itu, Perak menyenaraikan 10 pemain dari negeri lain musim ini. Selain 6 bekas pemain Kuala Lumpur, 3 pemain Kelantan dan seorang pemain Selangor turut disenaraikan. 3 pemain Kelantan ialah Rosmin Musa, Sharifuddin Harun dan Tuan Kamri Tuan Yahya. Manakala pemain Selangor ialah P. Maniam. Pengurus pasukan Raja Ahmad Zainuddin Raja Omar berkata pemain Perak yang dikekalkan ialah Raja Azlan Shah, Chan Kok Heng, Chi Wan Ho, Syamsul Saad dan Khalid Jamlus. Mereka menghadiri taklimat di Pejabat Persatuan Bola Sepak Perak, PAFA, petang tadi. Latihan akan bermula 16 Januari ini. Bagaimanapun, Kuala Lumpur tidak rela melepaskan Gopinath ke Perak begitu saja. PBKL akan mengumumkan keputusannya esok. Kuala Lumpur juga menasihatkan negeri lain melupakan hasrat mendapatkan khidmat seorang lagi pemain berbakat, Azrul Amri Burhan. Ia berikutan persetujuan Azrul untuk kekal bersama Kuala Lumpur sehingga kontraknya tamat 2 tahun lagi. Bagaimanapun, Azrul ternyata berbelah bagi dengan keputusan yang dibuatnya. Gembira dengan tawaran yang dibuat oleh KLFA. Jadi Azrul akan terus kekal dengan Kuala Lumpur tahun ni? Kemungkinan besar. Kemungkinan besar tu maksudnya mungkin ada perubahan lagi? Itu tak tahu agak, tapi kemungkinan besar pasti. Butir tawaran kepada Azrul dirahsiakan. Tetapi difahamkan Azrul menerima kenaikan gaji 100% daripada musim lalu. Dia juga dikatakan menerima beberapa insentif baru seperti allowance latihan, perjalanan dan beberapa ganjaran lain. PBKL meminta pasukan lain jangan memancing pemain tambatannya kerana mereka mahu membina pasukan mantap musim ini. Dan PBKL tidak teragak-agak mengenakan bayaran perpindahan RM2 juta jika ada yang masih berminat dengan Azrul. Azrul akan tetap bermain untuk Kuala Lumpur. Dan saya harap pihak-pihak yang berminat atau mempunyai kepentingan dalam bola sepak dapat memahami perkara ini.
Bola sepak Inggeris, Newcastle melebarkan semula kedudukannya di tangga teratas Liga Perdana Inggeris. Mereka menewaskan Arsenal 2-0 bagi memastikan kelebihan 7 mata ke atas pencabar terdekat Manchester United. Gol Newcastle dijaringkan pemain Perancis David Ginola dan penyerang England Les Ferdinand. Mereka menggunakan kesempatan dengan baik selepas United dibelasa 4-1 oleh Spurs semalam. Kekalahan itu menjejaskan cabaran United, apatah lagi sudah turun lebih 1 perlawanan berbanding Newcastle. Pengurus Newcastle, Kevin Keegan, gembira kerana pasukannya berjaya bangkit semula selepas tumpas 2-0 kepada United minggu lalu. Sebaliknya, United menerima satu lagi tamparan apabila bek tengah Perancis, William Prunier, enggan menerima tawaran jangka pendek bersama kelab itu. Prunier yang dipinjam dari Bordeaux mahukan kontrak jangka panjang selepas menjalani ujian di Old Trafford. Dia agak cemerlang ketika beraksi dengan pasukan utama dalam 2 perlawanan United. Pemain berusia 28 tahun ini berkata dia akan pulang ke Perancis kerana tidak setuju dengan permintaan United supaya diuji 2 minggu lagi. Dakwaan dadah skuad sepak takraw sudah mula reda. Yang sedang bertiup kencang ialah siapakah calon yang akan dilantik Setiausaha Agung Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM. Ada tanda-tanda Presiden PSM, Datuk Saidin Tambi, mencari calon lain kerana desakan ahli gabungan. Dalam perkembangan lain, sepak takraw juga sedang berdepan dengan perubahan tradisi apabila sistem tie break diperkenalkan. Buat kali pertama, nilai tradisi dalam sepak takraw akan berubah. Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mahu melakukannya bagi memendekkan tempoh permainan. Mengikut sistem baru nanti, hanya 5 mata dan bukannya 15 digunakan dalam set ketiga atau rubber game. ISTAF melalui surat perkeliling kepada anggota gabungan menyebut perubahan ini akan disahkan pada mesyuarat di Bangkok, Thailand, April depan. Bagaimanapun, cadangan ini tidak dipersetujui oleh Malaysia yang menganggap Thailand cuba mengubah tradisi sepak takraw. Mahathir Mohamad, ahli jawatankuasa teknikal PSM, menganggap sistem lama lebih menarik serta mencabar. Mereka hanya bagi 5 poin dengan mengikut servis. Maksudnya kalau regu A menang servis, menang undian dengan servis, kata dia dapat poin 1-0. Dan mereka juga akan meneruskan servis untuk kedua untuk dapat 2-0. Tapi kita, kalaulah kita nak laksanakan itu, kita cadangkan supaya kita mengikut sistem itu macam sistem penalti bola sepak. You masuk gol atau tidak, servis mesti berubah tangan, berpindah tangan lah. Maksudnya 1-0, katalah A dapat poin, untuk berikutnya kena ubah servis. Mesti yang B pula ambil dengan kiraan 0-1. Itunya itu lebih adil lah. Kalaulah kita nak mengambil kira bahawa kita nak memendekkan jangka waktu lah. Sekian segmen sukan untuk malam ini. Untuk perkembangan buletin seterusnya, kita bersama Suhaimi dan Nurmala seketika nanti. Tayangan perdana filem Malcolm X, anjuran Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, dengan kerjasama TV3 bagi mengisi tabung keamanan sejagat, bermula di Alor Star Kedah malam semalam. Kira-kira 500 orang menyaksikan tayangan perdana ini yang diadakan di Pawagam Sri Intan pukul 9.30 malam. Sebelum tayangan bermula, wakil dari Masyarakat Islam Amerika, Ajib Bilal, menyampaikan biodata serta sejarah ringkas perjuangan Malcolm. Filem ini memaparkan semangat juang serta liku hidup seorang pemuda kulit hitam yang memperjuangkan hak asasi kemanusiaan dan agama Islam. Malcolm X ketika hidupnya membela golongan kulit hitam yang ditindas kulit putih di Amerika Syarikat. Setelah memeluk agama Islam, beliau meneruskan perjuangannya mengembangkan agama Islam di bumi Amerika sebelum mati ditembak pada 1965. Penonton yang hadir mempunyai pandangan tersendiri mengenai filem itu. Semangat dia memperjuangkan dakwah Islam ni sehingga dia sanggup mati. Ini menunjukkan satu semangat yang baiklah kepada masyarakat Islam muda-mudi kita lah. Perjuangan orang Islam kan, di mana keganasan tu kan. Jadi Islam ni tak takut pada keganasan lah kan.
Baltic Breezes over Malaysia, konsert orkestra simfoni Le Paya dari negara Latvia akan membawa alunan melodi lunak kepada rakyat Malaysia bermula 5 Januari ini. Apa yang lebih menarik, persembahan itu dipancarkan terus secara langsung ke 4 negara lain. Konsert itu akan dipancarkan secara langsung ke Boston, Frankfurt, Nuremberg dan Hong Kong melalui sistem talian telefon Integrated Services Digital Network (ISDN). Simfoni Le Paya dianggotai 40 pemuzik terbaik Latvia termasuk pemuzik remaja. Antaranya penggesek biola berusia 16 tahun, Baibas Krida. Sementara itu pemuzik muda dari Malaysia turut menyertai konsert ini. Ong Kai Wen, 17 tahun, dijangka memperlihatkan bakatnya dengan persembahan solo piano digital. Simfoni ini diketuai Maestro Imans Raisnes. Kepada yang berminat mendengar alunan muzik Latvia, saksikan kemunculan mereka di Hotel Kuala Lumpur Hilton pada 5 dan 6 Januari, di Kuching Hilton pada 9 Januari atau di Putri Pen Pacific Johor Bahru 15 Januari. Akhir sekali mengenai UFO di Korea Selatan, penduduk Seoul kini dilanda demam UFO berikutan pendedahan media negara itu akhir bulan lalu. Sebuah buku UFO Syndrome kini terjual lebih 20,000 unit dan menjadi perbualan hangat di kalangan penduduk. Ia bermula apabila beberapa stesen televisyen tempatan menyiarkan rakaman video seorang jurukamera profesional. Jurukamera berkenaan Lee Hee-hong sedang merakamkan pemandangan di pergunungan berhampiran Seoul apabila tiba-tiba satu cahaya putih bersinar di langit. Beberapa pakar yang menelitinya sependapat objek berkenaan adalah asli. This is the first UFO photo. Buletin utama berakhir di sini. Saksikan sekali lagi aksi mendebarkan peserta payung terjun Australia. Keberanian dan kemahiran menjadi faktor terpenting menceburi sukan berbahaya itu. Salam hormat dan selamat malam. Selamat malam.